Apa itu modernisme? Modernisme ini merujuk kepada gerakan kebudayaan dalam seni bina, muzik, kesusasteraan dan seni gunaan yang berkembang 30 tahun sebelum 1914. Istilah ini juga merujuk kepada gerakan politik, kebudayaan dan seni yang muncul pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, serentak dengan perubahan dalam masyarakat barat. Gerakan ini menekankan kuasa manusia mencipta, membaiki dan membentuk semula persekitaran mereka dengan bantuan ilmu sains, teknologi dan uji kaji praktikal. Modernisme ini juga menggalakkan penilaian semula setiap aspek kewujudan, dari perdagangan ke falsafah dengan matlamat menentukan apa itu yang menyekat kemajuan sosial dan menggantikan itu dengan sesuatu kaedah yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pada itu, gerakan modernisme ini mendakwa bahawa realiti zaman industri dan mekanisme adalah tetap dan kekal, dan manusia patut mengubah pandangan mereka terhadap keduniaan agar menerima bahawa yang baru itu baik, benar dan indah. Fizik moden, falsafah moden dan teori nombor moden dalam matematik dikatakan bermula pada zaman modernisme. Dengan mendukung perubahan serta gerakan semasa, modernisme merangkumi karya pemikir yang menentang tradisi akademik dan sejarah abad ke-19 dan berhujah bahawa bentuk seni bina, sastera, agama, organisasi sosial dan kehidupan harian yang tradisional sudah ketinggalan zaman. Mereka menerima aspek-aspek ekonomi, sosial dan politik baru dalam dunia yang semakin diindustrikan. Modernisme meliputi rentan waktu dari abad ke-19 hingga pertengahan abad yang ke-20. Ia merupakan ilmu pengetahuan yang diyakini paling ilmiah dan berobjektif, bebas dari tahyul dan mistik. Tambahan pula, zaman ini terjadinya zaman sains mendominasi agama. Terdapat dua ilmuwan iaitu Charles Darwin dengan teori evolusi dan seleksi alam. Yang kedua ialah Karl Marx dengan sosialisme dan Marxismenya. Para penerus Darwin dan Marx mengembangkan teori-teori mereka secara ekstrim sampai ada yang menolak kebenaran agamawi. Makhluk manusia diyakini memiliki kemampuan akal budi yang tak terbatas untuk mengembangkan, membentuk kembali bahkan mencipta lingkungan kehidupan yang lebih baik. Banyak penemuan dari berbagai disiplin telah dihasilkan. Pencapaian ini meningkatkan taraf hidup manusia terutamanya di bidang material jasmaniah. Hal ini menyebabkan kesejahteraan manusia meningkat dan hasil produksi mereka juga berkembang dengan pesat. Dalam perkembangan sejarah dunia selanjutnya, berkobarlah Perang Dunia Pertama dan yang kedua yang dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tragedi di kota Jepun ini menyedarkan umat manusia bahawa modernisme ternyata tidak sesegembira apa yang digendong-gendongkan. Bahkan sebaliknya menyebabkan malapetaka yang besar yang dapat memusnahkan umat manusia. Kesan modernisasi terhadap negara mempunyai tiga aspek. Yang pertama sekali dari segi politik. Sebelum kemerdekaan, setiap kaum di tanah Melayu mempunyai sistem politik mereka sendiri. Setiap kaum berpaksikan kepentingan kaum masing-masing. Tetapi dengan tertubuhnya Parti Perikatan, ia telah membuktikan bahawa tiga kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India telah menerima idea politik moden di mana setiap parti berlainan bangsa boleh bersatu dalam sebuah parti politik. Begitu juga dengan pengenalan sistem demokrasi dan pilihan raya telah berjaya melibatkan semua kaum dan politik Malaysia secara aman walaupun ada sedikit kekacauan. Aspek kedua adalah dari segi sosial. Modernisasi sosial dapat dilihat kepada pembaharuan dari aspek seperti dalam bidang pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya.
Dari segi sosial, sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal di mana kebanyakan orang Melayu tinggal di kampung dan kawasan pinggir bandar, orang Cina di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Keadaan ini berlarutan sehingga kini di mana kebanyakan masyarakat Cina masih lagi tinggal di bandar-bandar besar serta sedikit masyarakat Melayu dan India. Aspek yang terakhir adalah dari segi ekonomi. Modernisasi ekonomi di Malaysia bolehlah dikatakan telah memula apabila adanya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Apa yang lebih penting adalah penglibatan masyarakat tempatan dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian. Ekonomi sebelum ini adalah lebih kepada ekonomi sara jeri dan pertukaran barangan. Sebelum kemerdekaan, jelas memperlihatkan hubungan etnik dari segi ekonomi pula dengan jelas menunjukkan pemisah kaum dengan orang Melayu masih kekal dengan ekonomi tradisional secara kecil-kecilan dalam sektor pertanian. Orang Cina menceburi bidang perniagaan dan perdagangan dan orang India pula bekerja di sektor ladang. Isu modernisasi dan hubungan kaum tidak pernah padam dalam perjuangan Malaysia membangunkan negara sejak merdeka sehingga kini. Kesan modernisasi di Malaysia sangat berkaitan dengan pembentukan suatu bangsa Malaysia yang mengandungi pelbagai etnik dan kaum. Dalam hal ini, projek modernisasi di Malaysia sebenarnya mengandungi dua komponen utama, iaitu komponen ekonomi dan komponen politik. Kesemua komponen ini adalah bermatlamat untuk perpaduan kaum serta mewujudkan kesatuan bangsa, iaitu nationhood. Melalui integrasi nasional, maka slogan seperti satu bahasa, satu budaya, satu bangsa dan satu negara sering dilaungkan seperti motivasi yang mendasari segala usaha ke arah integrasi nasional. Kaedah kesatuan bangsa dalam konteks pelbagai etnik di Malaysia telah melalui beberapa dasar negara, iaitu seperti dasar pelajaran negara, dasar ekonomi, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pembangunan nasional dan dasar wawasan 2020. Kesan modernisme terhadap agama adalah pertama sekali liberalisme. Liberalisme bukan hanya melanda kepada umat Islam, bahkan pemikiran liberal juga turut berlaku dalam agama lain seperti agama Yahudi dan Kristian. Liberalisme dalam setiap agama sering dikaitkan dengan revolusi industri, perkembangan idealisme politik dan kemajuan teknologi. Dalam menebani kemajuan kemodenan, lahir kalangan penganut agama yang membuat penafsiran baru pada kitab agama masing-masing dengan alasan ia lebih bersesuaian dengan perubahan zaman dan ideologi mereka sehingga terdapat sebahagian tafsiran yang baru iaitu membawa perubahan yang besar pada maksud yang sebenar. Yang kedua adalah Islamfobia. Pada masa yang sama berlaku kesedaran beragama dalam kalangan umat Islam di Barat. Ia menghasilkan Islamfobia di Barat dan menyebabkan kecurigaan yang mendalam terhadap Islam itu sendiri. Tragedi 11 September 2002 di Amerika Syarikat memberi kesan besar terhadap dua perkara, iaitu Islam dilabel sebagai agama ekstremis dan teroris. Hari ini saya akan membentangkan tentang kekuatan dan kelemahan ideologi modernisme. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kekuatan ideologi modernisme. Yang pertama, selepas merdeka, penganut modernisme telah bersatu padu antara satu sama lain dalam pelbagai kaum dalam bidang akademik, iaitu orang India dan orang Cina boleh mendaftar sekolah bersama-sama dengan orang Melayu. Seperti mana yang kita lihat sekarang, setengah sekolah akan ada antara tiga kaum ini. Yang kedua, penganut modernisme menerima harta yang banyak yang diberikan oleh kerajaan, seperti mana kerajaan telah memberikan BRIM kepada masyarakat yang telah pencen. Yang terakhir sekali, penganut modernisme membuat keputusan yang adil dalam memilih pemimpin yang harus memimpin negaranya dalam pilihan raya. Kita akan masuk terus ke kelemahan ideologi modernisme. Yang pertama, penganut modernisme terdiri daripada tiga kaum, iaitu Melayu, India dan Cina, yang bersekolah mengikut kaum sendiri dan tidak dapat untuk menyatukan bangsa serta mereka tidak dapat tahu budaya mereka antara satu sama lain. Hal ini berlaku ketika sebelum merdeka dan tiada pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Seterusnya, penganut modernisme merasa iri hati dengan kekayaan dan kesejahteraan kaum lain yang dapat menyimpan rasa dendam dan boleh menyatukan masyarakat sekeliling. Daripada ini, kita janganlah menyimpan rasa dendam dengan orang lain
supaya kita dapat menjaga hati mereka. So yang terakhir sekali, penganut modernisme yang tidak bekerjasama untuk bersatu padu dalam mewujudkan hubungan silaturahim, lalu ada sesetengah kaum menjadi pembangkang dan menyokong ketika majlis pilihan raya. Daripada ini, kita mestilah bekerjasama, jangan merasa egois, jangan simpan sifat egois dalam diri. Okay, sekian. Kita berpindah pula kepada perbezaan ideologi modernisme menurut Barat dan ideologi modernisme menurut Islam. Kita pergi kepada ideologi modernisme menurut Barat terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan ideologi modernisme dengan berkonsepkan sifat Barat, modernisme Barat berasaskan falsafah Enlightenment Humanism, iaitu pencerahan kemanusiaan berasaskan akal yang bersifat angkuh dan mengagungkan akal rasional. Terdapat 3 premis utama yang mendasari pemikiran modernisme. Pertama, Tuhan tidak wujud atau diragui kewujudannya, iaitu falsafah ateisme dan agnostisme. Kedua, alam semesta wujud secara semula jadi mengikut hukumnya yang tersendiri, iaitu falsafah immanentisme. Ketiga, akal rasional dan panca indera mampu memahami fenomena alam dengan sendirinya dan bukannya bergantung kepada wahyu, iaitu falsafah humanisme dan rasionalisme. Ideologi modernisme menurut Islam pula, pada asalnya modernisme Islam memperjuangkan pembaharuan dalam agama dengan menentang taklid, iaitu mengikut secara membabi buta. Muhammad Abduh yang dianggap tokoh utama modernis Islam pada mulanya hanya menginginkan pembaharuan dalam bidang pendidikan agar umat Islam tidak berfikiran mundur, tetapi kemudian menjadi satu aliran yang menjadikan rasionalisme sebagai